Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sekali lagi kita dalam PDPR pada hari ini, dan untuk hari ini cikgu akan mengajar kamu kemahiran membaca berdasarkan standard pembelajaran 2.3.1. Tema hari ini adalah tema 3, itu tema kerjaya meniti jaya, dan standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.3, iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Sementara standard pembelajaran kita ialah 2.3.1, iaitu membaca, menilai dan membandingkan bahan teks yang berbeza dengan betul berdasarkan bukti yang terdapat dalam buku teks dengan menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid dapat membaca menggunakan teknik quack, dan yang kedua, murid dapat membandingkan maklumat yang terdapat dalam teks dengan betul. Untuk maklumat anda, teknik quack adalah salah satu dari teknik pembacaan, dan teknik ini sebenarnya menggalakkan pembacaan secara aktif kepada teks yang berbentuk fakta, membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandai maklumat yang tertentu. Ya. Jadi hari ini cikgu akan ajar macam mana kita nak gunakan teknik quack. Kelas sebelum ini cikgu telah mengajar kamu teknik KWLH. Ya. Quack ini ialah daripada akronim beberapa perkataan. Jadi misalnya akronim inilah yang akan merupakan gerak kerja kita yang kita lakukan semasa proses pembacaan. Ya. Jadi Q tu ialah untuk question mark ataupun tanda soal, iaitu kita akan meletakkan tanda soal pada perkataan, rangkai kata dan idea yang kabur dan yang tidak difahami. Ya. Jadi kita akan buat tanda soal bagi perkara-perkara yang kita tak faham. Dan kita akan membuat pembacaan selanjutnya untuk dapatkan maklumat berkenaan. Ya. Kemudian U ialah underline ataupun garisi. Ya. Jadi kita akan menggarisi takrif yang terdapat dalam petikan. Kemudian A ialah asterisk. Iaitu meletakkan tanda bintang kecil pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. Idea yang kita rasa penting dan kita rasa menarik. Ya. C ialah untuk circle atau bulatkan. Apa yang kita bulatkan ialah membulatkan fakta dan juga definisi penting yang berkaitan dengan maklumat yang kita cari dalam petikan. Ya. Sementara K ialah untuk keyword ataupun kata kunci, iaitu kita akan meletakkan huruf besar K di sebelah kata kunci yang biasanya kita akan letakkan huruf tebal ataupun condong pada keywords ataupun kata kunci yang menjadi rujukan supaya kita nak mudah mencari maklumat daripada petikan. Jadi itulah dimaksudkan dengan teknik quack. Seterusnya, untuk memahami bagaimana nak mengaplikasikan teknik quack dalam pembacaan. Jadi hari ini kita akan buat aktiviti yang pertama, iaitu membaca teks 1. Di bahan teks 1 ni rujuk pada bahan teks yang terdapat pada muka surat 32 dalam buku teks. Okay, jadi buku teks ini ialah tentang hikayat kepala kain, iaitu berdasarkan blog milik Adam Fansuri, iaitu penjual jeans terpakai. Jadi sebelum kita nak membaca petikan ini, terlebih dahulu kita kena tentukan apa yang akan kita cari atau maklumat yang akan kita cari dalam petikan ini untuk menjadi arah dalam kita mengenal pasti maklumat yang perlu kita dapatkan dari petikan ini. Jadi dalam petikan ini kita akan cari maklumat. Yang pertama, kita akan cari maklumat tentang punca Adam menjadi penjual jeans kepada kain ataupun pakaian terpakai. Terusnya ialah yang kedua, kita akan cari maklumat cara dia mendapatkan jeans kepada kain dan juga bekalan pakaian terpakai. Dan yang ketiga, kita akan cari cara dia menjalankan perniagaan. Jadi maklumat ini yang akan jadi panduan kepada kita dalam kita membaca petikan hikayat kepala kain. Inilah petikan hikayat kepala kain, iaitu daripada blog milik Adam Fansuri. Jadi kita akan mengaplikasikan teknik quack dalam berdasarkan petikan ini. Ya. Jadi kita bacalah pelan-pelan petikan ini, hikayat kepala kain. Ahad 18 Oktober 2020 bermulanya sebuah catatan. Kelihatan benang merah pada kaki seluar jin yang dilipat oleh Abang Hadi. Rupa-rupanya itu kepala kain.
saya tertarik untuk cuba untuk mendapatkan kedua-duanya. Baru saya tahu bahawa memang sukar untuk memperoleh jeans kepada kain. Akhirnya saya dapat membelinya daripada penjual pakaian terpakai atau dikenali sebagai bundle. Harganya boleh tahan mahalnya. Jadi dalam petikan ini pertama sebagai seorang pembaca, cikgu sini tak faham apa itu yang dimaksudkan dengan kepala kain. Kepala kain ni apa benda, saya tak faham ya. Dan dalam gambar ni pun saya tak dapat nak tangkap apa tu kepala kain. Sebab dia tulis seluar jeans kepala kain. Jadi saya akan meletakkan tanda soal menunjukkan yang saya tidak faham apakah maksud rangkai kata ini. Jadi untuk memahami rangkai kata ini, jadi saya terpaksa mencari maklumat di Google. Jadi maklumat yang saya dapat tentang kepala kain ini ialah adalah kepala kain jeans self engage ya, engage. Ini yang dan dipanggil sebagai kepala kain. Itu adalah kain anyaman awal dari peringkat awal tenunan ya. Dari pembukaan awal kain hanya kelihatan bersih dan padat serta tidak berbenang. Maknanya kain kepala kain yang saya dapat gambaran ialah maknanya kain pada awal anyaman dan kain ini ditenun dengan kemas ya. Dengan kemas kerana kalau kita baca kat sini bahawa pada peringkat awal mesin untuk menenun kain jeans ni ialah mesin yang kecil. Jadi kain hujung ini ataupun kepala kain ni dapat membentuk ya, dapat satu sebuah jeans yang ada kepada kain. Untuk mengambil lagi saya cuba cari gambar tentang apa itu beza kepala kain dengan jeans yang bukan kepala kain. Jadi ini saya dapat. Maknanya yang jeans kepala kain ataupun self-age ni ialah yang tenunannya kemas yang warna putih ni. Sementara kalau yang bukan jeans kepala kain, dia dijahit dengan menggunakan mesin jahit tepi sahaja disebabkan mesin menenunnya ni besar, jadi untuk dapatkan hujung kain atau kepala kain ni susah. Jadi ini yang kita faham apa itu kepala kain, maknanya bahagian awal tenunan yang berjahit kemas, jahit kemas. Sebab itulah mungkin nak dapatkan jeans kepala kain ni sangat susah kerana mesin menenun kain jeans sekarang ni besar nilainya. Jadi kita dapat maklum malah apa itu kepala kain ya. Khususnya kita boleh baca seterusnya. Dan dalam semester ketiga, waktu belajar di universiti, saya menghadapi masalah kewangan kerana bapa saya sakit. Jadi saya berhasrat untuk menjual jeans kepala kain itu walaupun menyayanginya. Saya mengiklankan jeans tersebut dalam akaun media sosial. Belum sempat seminit, bertalu-talu mesej saya terima. Masing-masing menawarkan harga yang lumayan lebih mahal daripada harga beli ya. Okey, daripada petikan ni saya dapat maklumat pertama tentang punca ya. Punca Adam ini terlibat dalam perniagaan jeans kepala kain ataupun pakaian terpakai ataupun bundle. Jadi kita akan bulatkan bahagian fakta ini ya. Ni kita walaupun dalam petikan ini, dalam ayat ini tak ada sebut punca, tetapi kita faham bahawa punca menghadapi masalah kewangan kerana bapa Adam sakit inilah yang menjadi sebab dia memulakan perniagaannya. Jadi kita akan bulatkanlah. Kita akan bulatkan begini ya dalam buku teks kita menunjukkan ini ialah maklumat yang kita dapat berkaitan dengan punca Adam memulakan perniagaan ya. Kita bulatkan fakta berkaitan punca Adam memulakan perniagaan. Okay, kemudian kalau kita lihat di situ ada perkara menarik. Perkara menariknya apa? Kerana walaupun jeans ini jeans yang terpakai, tetapi apabila diiklankan, ada mendapati bahawa harga jeans kepala kainnya ni mendapat harga yang lumayan lebih mahal daripada harga beli. Jadi kita letakkan ini sebagai tanda asterisk, iaitu tanda
bintang kecil, kerana ialah perkara menarik. Satu perkara yang menarik, walaupun kain jeans ini terpakai, tapi harganya ni mahal ya, harganya mahal. Macam sebab itulah ada setengah orang yang sengaja mengumpul jeans kepala kain untuk dijual semula bagi mendapatkan keuntungan ya. Jadi kita tandakan dengan tanda bintang kecil ini ataupun asterisk. Kemudian kita teruskan pembacaan. Daripada peristiwa itu, saya mendapat idea untuk mencari jeans kepala kain melalui penjual bandel dan orang perseorangan. Kemudian saya jual secara dalam talian. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang perniagaan dalam talian, saya belajar tentang beberapa perkara. Antaranya, saya belajar melalui internet cara-cara untuk mengambil foto barang jualan yang menarik. Saya juga belajar teknik tulisan iklan daripada seorang kawan. Foto yang menarik dan kata-kata yang mengikat penting dalam jualan melalui media sosial. Okay, dalam petikan ini, kita dapat maklumat. Yang pertama ialah kita dapat maklumat bahawa cara Adam untuk mendapatkan pakaian terpakai termasuklah jeans pakaian ialah dengan cara daripada melalui penjual bandel dan orang perseorangan. Maknanya kita akan letak kat sini mencari. Kita akan letakkan tanda K. Maknanya mencari ini ialah kata kunci bahawa inilah cara dia nak mendapatkan jeans kepala kain ataupun mendapatkan pakaian terpakai. Caranya ialah dia dengan melalui penjual bandel dan orang perseorangan. Ini cara dia dapatkan bekalan. Jadi ini fakta tentang cara Adam mendapatkan bekalan. Jadi kita boleh bulatkanlah. Di situ kita buat circle atau buat bulatan tentang fakta cara Adam mendapatkan bekalan ya. Dan mencari ini kita tandakan K ya. K sebagai kata kunci bahawa ini cara dia cari bekalan ya. Okay, sebenarnya dalam bahagian juga terdapat perkara yang menarik. Yang menarik ialah tentang untuk menjual barangan ini ya. Sebelum itu, fakta kita nak cari tadi, kita nak cari tentang cara Adam menjalankan perniagaan. Ada kat sini kan, saya jual secara dalam talian. Maknanya kita tahu bahawa ini K-nya ialah kata kunci untuk jual. Maknanya cara dia kata kunci Adam menjalankan perniagaan. Jadi caranya ialah dalam talian. Jadi kita bulatkan fakta cara Adam ni menjalankan perniagaan ialah antaranya ialah secara dalam talian. Dan fakta yang menarik ialah tentang cara Adam belajar untuk menjual barangan dalam secara dalam talian ini. Dia belajar untuk mendapatkan mengambil foto. Jadi cara dia belajar ialah melalui internet. Maknanya ini adalah cara belajar sekarang walaupun kita tidak perlu mengikuti kelas. Kita boleh belajar melalui internet dengan menonton YouTube dan contohnya kan. Jadi dia belajar cara mengambil foto barang jualan dengan menarik. Kemudian dia belajar teknik menulis iklan dengan seorang kawan. Kenapa di sini fakta menarik ialah foto yang menarik dan kata-kata yang mengikat penting dalam jualan melalui media sosial. Jadi kita buatkan tanda bintang ini. Maksudnya ini ialah fakta menarik bahawa dalam periklanan terutama melalui media sosial, foto yang menarik, kata-kata yang mengikat ini sangat penting untuk menarik hati pembeli ya. Jadi kita baca seterusnya, mending juga duit tepi hasil jualan jeans kepala kain ini. Jadi selepas tamat belajar, saya berkeputusan untuk menceburi kerjaya sebagai penjual pakaian bandel dengan lebih serius. Kali ini jualan saya tidak hanya tertumpu pada jeans kepala kain, malahan pakaian lain turut saya jual. Antara pakaian yang banyak dicari pelanggan termasuklah seperti pakaian kanak-kanak, pakaian langka, baju kumpulan muzik dan pakaian musim sejuk. Jeans kepala kain tentunya masih menjadi buruan ya. Jadi dalam petikan ini, dalam perenggan yang seterusnya, ada rangkai kata yang saya tak faham. Saya jujur, inilah perkataan yang pertama sekali saya dengar ya daripada petikan ini, iaitu perkataan mending. Okay, mending. Apa mending ni? Jadi saya rujuklah kamus Dewan dan saya dapati bahawa mending ini maksudnya ialah lumayan ya.
ini kita menambahkan kosakata sebab kita bila kata baca kan kita boleh menambahkan kosakata kita. Itu kata kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita jumpa, kita cari, oh rupanya maksudnya lumayan ya. Okay. Kemudian kita cari lagi apa kita jumpa. Saya jumpa kat sini dia sebut ialah pakaian langka. Ni pun pertama kali saya dengar langka, pakaian langka. Apa pakaian langka? Jadi saya pun rujuk dalam kamus dan saya dapati maksud langka ni ialah satu yang unik. Jadi bila pakaian langka mana pakaian yang unik ataupun pakaian yang jarang-jarang kita jumpa ataupun dalam bahasa Inggeris kata rare lah kan. Rare lah benda ni. Rare ni yang unik, yang jarang-jarang kita dapat. Jadi ini antara pakaian yang mendapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan Adam, terutama bagi mereka yang minati pakaian terpakai ataupun bundle. Jadi kita tandakan dengan tanda soal, juga inilah perkataan yang kita faham. Jadi kita jangan malu bila kita baca petikan, kalau kita tak faham kataan tu kita kena cari, jangan kita malas, tak tahu jangan tak tahu biar. Kita kena tak tahu, kita kena cari maksudnya apa supaya kita faham petikan ini ya, teks ini, apa cerita dalam teks ini ya. Okey, sebenarnya kita cari maklumat yang dalam benda yang seterusnya. Dengan adanya modal yang saya kumpulkan, saya telah menyewa sebuah kedai. Saya juga telah beli bel ataupun daripada seorang pembekal. Bel ialah satu bungkusan besar pakaian terpakai yang dibeli dari luar negara oleh pembekal. Bungkusan pakaian seberat 50 kg ini perlu dibuka bagi menghasilkan pakaian food grade. Harga pakaian yang hendak dijual akan ditentukan mengikut grade-nya ya. Jadi di sini ada perkataan yang saya tak faham sebenarnya. Itu kataan bel ya, B-A-L-E ya. Apa benda ni? Tapi nasib baiklah dalam petikan ini dia terangkan. Rupanya bel ini ialah satu bungkusan besar pakaian terpakai yang dibeli dari luar negara oleh pembekal. Jadi pakai ini sebagai takrif, kita buatlah garisan kan. Garisan mana takrif kita gariskan. Terusnya dalam petikan ini dapat satu yang perkara yang menarik ya. Walaupun bungkusan ini berbeza cara borong, iaitu seberat 50 kg ni, tapi pakaian-pakaian dalam bel ini atau bungkusan besar ini akan dinilai untuk menentukan grade-nya bagi menentukan harga jualan. Jadi itu sesuatu yang menarik. Maknanya di sini ialah beli bungkusan ni dia ada kata pada tuah lah. Maknanya kalau bungkusan itu bungkusan yang berkualiti dan tentulah dia dapat pakaian terpakai yang berkualiti, yang grade yang tinggi dan tentulah dia dapat menjual pada harga yang lebih mahal ya. Baik, kita baca seterusnya. Demikian secara ringkas tentang permulaan saya bergiat dalam proyek ini. Hanya hendak tahu lebih lanjut tentang bandel dan kepala kain, gelitar mesin carian internet anda. Sekali lagi saya jumpa perkataan yang saya tak pernah dengar sebelum iaitu gelintar ya. Gelintar. Jadi bila saya simak kamus, rupanya gelintar ini ialah mencari sesuatu, menggelitar. Mana bila kita menggunakan kerja kita tu, kita cari itu perbuatannya menggelintar lah. Menggelintar mana cari sesuatu dalam internet. Mana kita mencari maklumat dalam internet. Jadi dalam petikan ini ada 5 perkara atau perkataan yang saya tak faham yang saya tandakan dengan tanda soal. Kemudian ada 3 perkara yang menarik daripada petikan ini. Kemudian kita juga dapat maklumat tentang perkara kita nak cari daripada pembacaan, dan juga kita jumpa kata kunci yang menjadi panduan kepada kita untuk menjawab perkara-perkara kita nak cari dalam maklumat kita. Seterusnya, setelah kita mengetahui maklumat atau telah mendapat fakta untuk maklumat-maklumat yang kita perlu cari, jadi kita perlu senaraikanlah. Seperti yang kita laksanakan dalam teknik membaca KWLH, iaitu L kan, iaitu apa yang telah kita pelajari, learn, apa yang kita dah pelajari, jadi kita kena senaraikan ya. Jadi saya buat contohlah, ini cara kita nak menyenaraikan maklumat yang kita, fakta yang kita nak cari daripada pembacaan itu.
Jadi perkara yang kita polis lepas membaca, yang kita dah learn, yang kita dah belajar, pertama ialah punca Adam menjadi penjual jeans kepada kain dan termasuklah pakaian terpakai ni ialah dia menghadapi masalah kewangan sebab tu belajar di universiti kerana bapanya sakit. Ni punca dia menjadi mencetus kepada kenapa dia menjadi penjual jeans kepada kain dan juga pakaian terpakai ya. Puncanya dia mendapat masalah kewangan sebab tu belajar di universiti ya. Kemudian cara dia mendapatkan jeans kepada kain termasuklah bekalan pakaian terpakai ialah melalui penjual bandar iaitu dia beli bil tu kan. Bil tu iaitu tebusan besar dan daripada orang perseorangan. Ni dua cara yang dia dapatkan, cara untuk dapatkan bekalan ya. Terusnya ialah cara dia menjalankan perniagaannya antaranya ialah secara dalam talian ataupun dia melalui media sosial lah. Kalau kita baca tu cara dia jual pakai jeans pakaian yang dia beli mula-mula melalui laman media sosial tu secara dalam talian. Jadi ini antara maklumat yang kita dapat, yang kita dah baca daripada petikan ini menggunakan teknik Quack tadi tu ya. Baik, untuk aktiviti seterusnya ialah saya yakin kamu dah faham macam mana kita nak gunakan teknik Quack dalam pembacaan daripada contoh yang cikgu berikan dalam aktiviti pertama tadi. Jadi untuk aktiviti seterusnya ialah saya nak kamu berdikari, cuba belajar sendiri untuk menggunakan teknik Quack. Kali ini berdasarkan bahan teks 2 daripada muka surat 33. Jadi daripada tajuk teks ni lah pakaian terpakai jadi pilihan. Masih lagi cerita tentang pakaian pilihan tapi orang yang berbeza. Jadi dalam petikan ni nanti perkara yang cikgu hendak kamu cari ialah pertama punca Puan Mi menjadi penjual pakaian terpakai, cara dia mendapatkan bekalan pakaian terpakai dan cara dia menjalankan perniagaan. Mana maklumat ni sama macam maklumat yang kita dah dapat, yang kita dah cari daripada petikan yang pertama tadi. Sebab kita nak melihat perbezaan maklumat daripada bahan satu dan bahan dua ataupun bahan yang berbeza. Jadi kita nak cari perkara yang maklumat yang sama, mungkin faktanya saja yang berbeza. Okay, inilah petikan pakaian terpakai jadi pilihan. Jadi saya nak kamu baca petikan, buat teknik Quack tadi, cari mungkin questionnya atau tanda soalnya, kemudian underline, gariskan, takrif kalau kamu jumpa, kemudian buat dia punya circle bulatan untuk fakta-fakta yang kamu jumpa yang kaitan dengan maklumat yang kamu kena cari. Kemudian buat tanda bintang kecil ataupun asterik lagi perkara atau maklumat-maklumat yang menarik yang kamu jumpa dari petikan ini. Dan jangan lupa buat keyword ataupun kata kunci dengan gunakan huruf besar K kalau kamu cuba kata kunci dalam petikan ini. Jadi aplikasikan teknik Quack dalam petikan yang kedua ini. Sama macam yang kita dah buat pada petikan yang pertama tadi. Setelah kamu memperoleh maklumat yang diperlukan daripada petikan tu, macam sama juga kamu lengkapkanlah dalam lembaran kerja itu jawapan untuk aktiviti yang kedua iaitu punca Puan Mi menjadi penjual pakaian terpakai, kedua cara dia mendapatkan bekalan pakaian terpakai dan cara dia menjalankan perniagaannya untuk kita bandingkan dengan maklumat berkaitan dengan Adam. Seterusnya untuk aktiviti ketiga ialah kita nak membandingkan bahan teks ini. Jadi kita buat jadual. So cara untuk kita membandingkan teks, kita buat jadual supaya kita nampak apakah perbezaan maklumat dalam teks 1 dan teks 2. Jadi aspek bandingannya samalah. Aspek banding kita nak bandingkan ialah punca memulakan perniagaan, cara mendapatkan bekalan dan cara menjalankan perniagaan. Jadi kita nak cari yang Adam tu dapat maklumat cara dia mulakan perniagaan, punca dia mulakan perniagaan, cara dapat bekalan, cara dapatkan perniagaan. Jadi untuk yang Puan Mi ni, kamu kena buat aktiviti 2 tadi tu dah senaraikan dan nanti kamu akan nampak apakah perbezaan aspek-aspek, 3 aspek yang kita nak cari ini dalam petikan 1 dan petikan 2. Jadi inilah cara kita mengaplikasikan teknik Quack untuk mencari untuk membezakan bahan teks
Membandingkan bahan teks yang berbeza dengan betul dalam masa kita dalam proses pembacaan. Jadi untuk yang membandingkan ni penting ya. Kalau kita membaca nak dapatkan maklumat terutama dalam untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan dalam SPM nanti ya. Jadi sekian saja untuk kali ini. Jadi kalau kamu tidak faham, kamu boleh ulang semula tayangan video ini ataupun boleh bertanya dengan. Baik, jadi sebelum cikgu mundurkan diri daripada alam maya ini, sekali lagi cikgu ucapkan selamat belajar. Jadi jangan lupa jaga kesihatan dan siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Akhir kata cikgu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi nanti dalam sesi PDPR alam maya yang seterusnya. Terima kasih semua.